الحمد لله رب العالمين أمر باستقامة على الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد من الله عز وجل بمعجزاته وبراهينه وآياته وصلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Hadirin perhimpunan Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita senantiasa bertakwanya kepada Allah, senantiasa mensyukuri di atas segala-gala nikmat, sama ada nikmat zahir dan batin, dan segala kemudahan, kesenangan, keluasan serta keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, sehingga kita dapat berjumpa pula dengan hari Jumaat hari ini yang diberkati Allah. Walaupun ramai di kalangan saudara kita, tetangga-tetangga kita, jiran tetangga dan beberapa buah wilayah di kawasan selatan kita ini telah dilanda oleh satu bencana alam, iaitu datangnya banjir yang terlalu kuat sehingga setengah-setengah mengatakan tak pernah berlaku semenjak 50 ataupun 60 tahun yang lalu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, memanglah kita hidup di permukaan bumi ini senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian itu ditimpa di atas diri kita, anak-anak isteri kita, ataupun terhadap harta benda milik kita serta orang-orang yang kita kasih. Semua itu adalah ujian Allah, dan melalui ujian inilah akan dapat berbezanya di antara orang-orang yang benar beriman dengan Allah ataupun orang yang hanya iman mereka datang daripada dua bibir mulut sahaja, tidak terlekat dan tidak menjerap masuknya ke dalam hati. Sebab itulah marilah sama-sama kita memerhati dan muhasabah serta mengambil pengajaran dan pengiktibaran apa yang telah dilandakan oleh bencana alam, sama ada di kawasan kita ini dalam minggu yang lalu, dan di negara Jepun berlaku pula suatu gempaan bumi dan tsunami lebih daripada 7 poin, sehingga datangnya kematian hampir-hampir 100 orang yang korbannya nyawa, dan ramai lagi di kalangan mereka tidak menjumpai. Demikian juga apa yang berlaku di kawasan kita. Maka
kita merasai bahawasanya di akhir-akhir hayat ini, di akhir-akhir dunia ini, banyaknya bencana-bencana dan bala-bala yang datangnya daripada Allah. Adanya manusia mengatakan bala dan bencana itu tidak ada hubungan dan tak sakut apa dengan kejadian ataupun tingkah laku kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Dia semata-mata qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang dari kekuatan dan hikmat serta kekuasaan Allah Ta'ala sahaja yang mentakdirkan apa-apa yang berlaku di permukaan bumi ini. Sama ada angin yang kuat, air yang banyak, gempaan bumi dan lain-lain bala bencana yang berlaku di permukaan bumi ini. Memanglah setengah-setengah perkataan itu betul, tetapi bukanlah perkataan yang sebenar. Memanglah kita meyakini bahawasanya alam bencana yang berlaku yang ditimpakan terhadap kita sebahagiannya kerana usahanya tangan kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutkanlah kamu fitnah dan bala bencana. Apabila turunnya, dia tidak akan timpa terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan sahaja. Bahkan dia akan menimpa kepada seluruh penduduk yang diturunkan bala. Demikianlah Allah Ta'ala menegaskan bahawasanya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir dan timurnya kemusnahan sama ada di laut dan di bumi, semua itu datang daripada tangan dan kelakuan yang diusahakan oleh manusia semuanya. Maka kita tidak ada jalan keluar daripada bala bencana tersebut, melainkan kita mesti kembalinya kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita mesti istiqamah ataupun tetap pendirian kita meyakini bahawa semua ujian di permukaan bumi ini adalah demi untuk menguji kita, adakah kita dapat selamat daripada ujian ataupun kita tergolong dari golongan orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawasanya apabila orang-orang beriman mereka mengaku dan mengata bahawasanya Rabbuna Allah, dan memanglah kita semua juga mengatakan Rabbi Allah ataupun Rabbuna Allah. Dengan ucapan mulut mudah sahaja disebut bahawasa Tuhan kita ialah Allah. Tetapi perkara yang paling berat terhadap keimanan seseorang ialah istiqamah. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Kemudian ia istiqamah tetap ataupun senantiasa melakukan. Makna istiqamah ialah seseorang senantiasa melakukan segala kewajipan-kewajipan dan meninggalkan segala larangan-larangan dan perkara-perkara yang dibencinya oleh syarak, serta menunaikan perkara-perkara yang menjadi perkara yang baik atau yang sunat, serta menjauhi perkara-perkara yang dibencikan oleh syarak, serta usaha menjaga di atas dasar-dasar agama al-Islam. Hadirin Jumaat dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita melihat di kalangan tempat-tempat yang diuji oleh Allah Ta'ala, itu menandakan bahawasanya manusia ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh kita adalah kekuatan yang sementara.
dan menunjuk bahawa manusia ini lemah untuk menghadapi kekuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia usaha mencari kesenangan, mencari itu dan ini, menghimpun segala-gala kekayaan daripada hartanya. Tetapi apabila datangnya kehendak Allah, segala-gala itu kadang-kala dihasus ataupun dihabisnya dengan sekelip mata, seperti mana kita melihat ramai di kalangan saudara-saudara kita yang ditimpakan bala bencana alam pada tahun ini. Berbagai-bagai tempat, serata tempat ditimpa oleh banjir, oleh kekuatan air, sehingga rumah mereka dibawa oleh air. Binatang ternakan mereka juga ditenggelam, dan mereka tidak ada tempat menumpu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas ujian ini, kita alhamdulillah di sini agaknya lebih ringan daripada saudara-saudara kita berbagai-bagai tempat, sama ada dalam kawasan kita ini ataupun dalam wilayah-wilayah yang lain. Maka marilah kita berganding bahu di antara kita serta berusaha supaya dapat meringankan bebanan dan kesusahan mereka daripada berbagai-bagai pertolongan. Maka alhamdulillah, melalui kesusahan ini kita mendapati bahawa di kalangan kita berbagai-bagai masjid, perhimpunan-perhimpunan pemuda-pemuda kin asa ataupun mutatawwi'in, di kalangan pemuda-pemuda dan di kalangan pemimpin-pemimpin kita juga, mereka berganding bahu untuk memberi pertolongan, memberi keringanan supaya orang-orang yang ditimpa bala Allah Subhanahu wa taala mereka dapat pertolongannya. Kerana seseorang mukmin yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang paling memberi manfaatnya terhadap manusia. Sebab itu pepatah Arab mengatakan bahawasanya as'adun nas, manusia yang paling suka hati atau paling berjaya sekali ialah as'adin nas, ialah manusia yang paling menyukakan manusia. Maka dengan peluang yang baik ini, kita selaku hamba Allah, selaku seorang yang diberi peluang oleh Allah Ta'ala, memiliki nyawa dan tenaga, memiliki kekuatan badan, serta masih adanya harta kepunyaan dan benda bersama dengan kita masing-masing. Marilah usaha supaya kita dapat memberi pertolongan kepada mereka melalui badan-badan mana sahaja yang sekarang masih bergerak untuk memberi pertolongan dan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa bala yang paling kuat pada tahun ini. Walaupun bala kuat, walaupun tufan yang pernah melandakan alam dunia ini di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di saat yang kaum Nabi Nuh mendusta serta menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah Ta'ala menurunkan bala terhadap mereka melalui tufan, iaitu air banjir yang terbesar sehingga tenggelamnya alam dunia ini kerana kedegilan mereka serta kekerasan hati mereka, tidak mau mengikut ajaran dan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi mereka yang selamat daripada tufan tersebut hanya orang-orang yang menyertai di dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam. Demikianlah apa-apa sahaja yang ditimpa oleh kesusahan dan kepenatan yang berlakunya terhadap kita dan diri kita, maka kita lihatlah, jangan kita melihat
orang yang di bawah kita, kita melihatlah orang yang lebih dahsyat dan lebih teruk pada kita. Sekiranya kita diuji oleh Allah Ta'ala, hanyutnya rumah kita misalnya, ataupun hilangnya kebun kita, hilangnya binatang-binatang ternakan kita, lihatlah kepada orang yang lebih dahsyat daripada kita. Kadang-kala mereka, kedai mereka, rumah mereka, serta nyawa mereka juga digadai, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian berat dan penatnya banjir yang ditimpa terhadap kita, maka dia hanya mengguna masa tak lebih daripada seminggu. Mulai daripada minggu baru ni sampai pada minggu ni, mulailah saudara-saudara kita klik kepada tempat, dan masing-masing pakak duk boleh sipet rumah, pakak duk boleh bangun rumah, pakak boleh duk sapuh, duk basuh rumah dan sebagainya. Tetapi apa yang diujikan terhadap saudara kita di bumi Palestin selama 75 tahun. Sampai hari ini 75 tahun, dan semenjak daripada peperangan yang dimulai pada 47 baru ni, hampir 3 bulan dah. Bukan sekadar rumah hanyut, bukan sekadar hancur rumah sahaja, tetapi nyawa, raga mereka, anak cucu mereka, hampir-hampir 20,000 penduduk Gaza yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Israel. Hampir-hampir 60,000 manusia yang ditimpa oleh kesakitan, kena bom, tidak ada tangan, tidak ada kaki, cacat dan sebagainya. Hampir-hampir seluruh setengah daripada bandar Gaza diruntuh oleh kerajaan Israel ataupun Zionis. Maka air tidak ada, minuman kurang ada, makanan kurang ada, dan nyawa mereka tergadai, dan peluang untuk mereka hidup bersama dengan manusia lain di dunia ini juga tergadai. Tidak ada keamanan terhadap kehidupan mereka, sehingga kanak-kanak meletak suaranya dengan sehabis-habis suaranya. Orang perempuan melaung suaranya dengan habis-habisannya. Tetapi tidak ada sesiapa yang menyahuti panggilan-panggilan mereka. Walaupun mereka memanggil wa araba wa ghautha, panggil di mana lagi orang-orang Arab keturunan mereka, di mana lagi orang-orang yang dapat memberi pertolongan kepada mereka. Maka suara mereka tidak didengari oleh dunia-dunia Islam ataupun dunia-dunia Arab. Seolah-olahnya suara bedil seperti suara peratap yang mereka guna untuk merayakan hari perayaan tahunan baru pada 2-3 hari yang telah lepas. Setengah-setengah negara menggunakan wang berbilion duit untuk melakukan perayaan tahunan baru. Setengah-setengah negara menyertai Christmas bersama dengan orang-orang Nasara yang merayakan hari kelahiran yang mereka dakwa Christmas terhadap Nabi Isa alaihi salam. Seolah-olahnya peratap ataupun perayaan yang dicucuh oleh setengah-setengah negara Arab itu tidak didengari. Suara bedil, letup bom, kematian dan keruntuhan saudara kita di bumi Gaza tidak didengari mereka, kerana mereka lebih asyik mendengar suara-suara artis ataupun suara-suara lagu nakra dari seluruh dunia yang mereka memanggil supaya melakukan perayaan Christmas, perayaan akhir tahun, menyambut tahunan baru 2020. Walaupun kalau kita melihat kepada sejarah bahawasanya 1 Disember ataupun 1 bulan Makarakum ini adalah hari yang paling sekali terhadap nasib umat-umat Islam, kerana ia menjadi
hari keruntuhan kerajaan Islam di bumi Andalus ataupun di bumi Spain. Hari yang orang-orang Kristian mengangkat bendera dan mengiklankan kemenangan mereka serta syiar palang ataupun salib mai kangkin dapat meletak kembali di bumi Andalus setelah lamanya 600 tahun di bawah pimpinan-pimpinan kerajaan Islam. Maka semenjak hari itu sampainya di hari ini, setiap tempat satu bulan 1 iaitu 1 Januari mereka meraya dan celong atau buat satu perayaan tahunan baru, tetapi sebaliknya ialah perayaan kerana mereka dapat kemenangan terhadap umat Islam. Tetapi yang paling herannya, umat Islam sendiri tidak memahami hakikat sebenar ini, serta kita sendiri masuk campur dengan perayaan yang didirikan oleh mereka. Seolah-olahnya kita juga merasai suka hati kerana keruntuhannya kerajaan Islam di bumi Andalusi. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita melihat kesusahan kita, maka kita melihat kesusahan orang di sana, maka akan datangnya perasaan bahawasanya kesusahan kita hanya lebih pendek, lebih sedikit dan lebih ringan lagi daripada kesusahan mereka yang mereka masih kuat dan dahsyatnya, sehingga sampai di saat-saat yang kita hidup ini juga mereka bukan sekadar air hujan yang diturunkan di atas rumah-rumah mereka, tetapi sebaliknya yang diruntuh atau dijatuh di atas perabung mereka ialah roket-roket ataupun kipanawut alat-alat senjata modern yang dihantarkan oleh Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah terhadap kerajaan Israel supaya memberi lampu hijau izin kepada Zionis membunuhnya umat-umat Islam di bumi Gaza. Maka tetapi dengan pertolongan Allah, dengan keyakinan mereka terhadap Allah, dengan istiqamah mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilangan yang sedikit sahaja dari mereka dapat mengatasi dan dapat membunuh ataupun dapat menahan kejahatan-kejahatan yang dibawa oleh tentera-tentera Israel, sehingga mendatangkan kerugian yang paling banyak sekali semenjak berlakunya peperangan lebih kurang 80 tahun sehingga sampai sekarang. Mana berat sekali yang ditimpa terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tak pernah merasai kemusnahan seperti apa mereka merasai pada hari ini. ความหายนะที่เกิดขึ้นต่อชาวยิวในอิสราเอลตลอดระยะเวลา80 ปีที่ผ่านมานับว่าในปีนี้สงครามระหว่างชาวยิวกับพี่น้องเราที่กอซาสร้างความสูญเสียและทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อชาวยิวมากกว่าครั้งไหนๆที่เกิดขึ้นระหว่างชาวยิวกับพี่น้องเราที่ฟาลัสตีนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องให้รวมกันรำลึกถึงพี่น้องเราที่กอซาถึงแม้ว่าในปีนี้พี่น้องเราที่นี่ก็โดนภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงเช่นกันแต่ความรุนแรงของเรานั้นหากจะเทียบกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อพี่น้องเราที่ฟาลัสตีนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เพราะนั้นเมื่อเราเห็นkita nampak atau orang lain lebih dahsyat lebih teruk pada kita, maka kita akan dapat mengeluarkan sebutan alhamdulillah alladzi afana min hada. Alhamdulillah kita masih lagi dijaga, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala memerintah supaya kita senantiasa beristiqamah di atas agama dia. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui kekurangan dan ketaksiran kita terhadapnya. Sebab itu Allah Ta'ala memerintah supaya kita beristighfar. Marilah sama-sama kita menggunakan jalan peluang yang diberi oleh Allah. Kerana memanglah di kalangan kita bukan semua dapat menjunjung dan melakukan, mengamalkan segala perintah Allah, dan bukan semua kita boleh menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Kerana kadang-kala kita ditimpa oleh kelalaian, kita ditimpa oleh kekurangan iman, kita ditimpa oleh itu dan ini yang menyebabkan kadang-kala kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersalah terhadap Allah. Tetapi orang yang salah, orang yang silap, orang yang kekurangan itu, dia diberi peluang untuk beristighfarnya kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mengata, fastaqimu ilaih wastaghfiru. Mana istiqamah serta istighfar, istiqamah serta istighfar. Karena itulah setiap kali kita lepas daripada semaya, kita akan sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Maka mudah-mudahan dengan kehidupan yang sementara ini, kita usaha supaya hidup kita senantiasa di atas jalan yang diredai Allah, sebagaimana kita mendoa ihdinas siratal mustaqim, serta Allah Ta'ala menetapkan kita di atas keimanan. Dan yang paling penting ialah kita diakhiri kehidupan kita dengan iman. Allahumma hasin khitamana biqauli la ilaha illallah, dan minta kepada Allah supaya dikhitamkan akhir hidup kita dengan kalimat tauhid. Maka barang sesiapa yang mati melalui dua kalimah ini, maka ia akan dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.